Nama saya Mem Anak Perempuan Lamai dari Program Bachelor Sains Perniagaan Tani. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pertanian organik. Pertama sekali saya ingin membentangkan tentang pertanian di Malaysia. Pertanian di Malaysia adalah salah satu sektor yang memberi sumbangan yang sangat besar kepada KDNK dan memberi jaminan kecukupan makanan dalam negara. Sebelum merdeka, negara kita adalah sebagai sebuah negara pertanian dan kini sudah berubah kepada sektor lain seperti sektor perindustrian, sektor petroleum dan sektor perkhidmatan yang lebih dominan. Terdapat 4 jenis pertanian di Malaysia iaitu sistem pertanian pindah, sistem pertanian sara diri, sistem pertanian kebun kecil dan sistem peladangan ekstensif dan komersial. Berbalik kepada soalan kita iaitu berkaitan dengan pertanian organik. Seperti yang kita tahu, pertanian organik bukan lagi isu baharu di Malaysia, malah ia semakin ataupun agak suram sejak akhir-akhir ini, sejak kebelakangan ini. Ia pernah hangat bermula sekitar 2001 sehingga kini peruntukan khas disediakan oleh kerajaan khusus untuk petani organik melalui pada rancangan Malaysia ke-8 2001 hingga 2005. Secara tidak langsung, apa akan terjadi jika rakyat Malaysia ataupun masyarakat mengutamakan pertanian organik? Pertama sekali ia akan meningkatkan tahap kesihatan dan keselamatan kepada masyarakat. Ini kerana bahan pertanian organik adalah bebas daripada bahan kimia. Ia tak guna racun perosak, ia hanya guna kawalan biologi. Sebagai contoh, pemeliharaan burung hantu untuk mengawan tikus iaitu perosak dalam tanaman kita. Jika kita lihat pada aspek tanah pula, penanaman organik ini dapat meningkatkan atau mengekalkan kesuburan tanah. Sebagai contoh, kaedah giliran. Kaedah giliran adalah pemprosesan lebih daripada satu tanaman dalam kawasan yang sama tetapi pada masa yang berlainan. Sebagai contoh, apabila kita membuat penanaman sawi dan tibanya untuk membuat penuaian dan kita buat penuaian dan buat tanaman kedua akan menyebabkan tanah itu menjadi subur. Begitu juga dengan tanaman ketiga dan tanaman keempat. Semakin lama tanaman itu pada tanah yang sama, tanah itu akan menjadi lebih subur. Apa lagi yang anda boleh bayangkan tentang penanaman organik ini? Misalnya mengikat semula sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa najis ternakan secara biologikal. Di sini kita boleh lihat bahawa tidak berlaku lagi pembaziran makanan ataupun pembuangan begitu sahaja sisa-sisa tersebut. Kita boleh membuatkan, sebagai contoh, najis itu kita boleh dijadikan sebagai baja kompos untuk pertanian kita. Selain daripada itu, pertanian organik juga dapat meningkatkan pendapatan kepada masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat boleh membuat tanaman itu sendiri di rumah iaitu kita panggil sebagai tanaman sara diri. Boleh tanam sendiri, boleh buat baja kompos sendiri dengan menggunakan najis haiwan ataupun daun kering, buah-buahan kering, boleh buat sebagai baja kompos untuk tanaman tersebut. Di situ kita boleh nampak bahawa banyak kita boleh mengurangkan kos perbelanjaan di situ. Kesimpulannya, terdapat banyak inisiatif di luar sana oleh komuniti ataupun kerajaan untuk mendidik pengguna untuk menghasilkan tanaman sendiri mahupun baja ataupun racun mereka sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.